Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengurusi Tetap, Sahibul Fadilah Tuan Guru Datuk Al-Mursyidul Am, Tan Sri Tuan Guru Presiden, seluruh sah pimpinan, para perwakilan, pemerhati, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Awalnya saya bercadang nak cakap banyak juga pagi ni. Tapi bila pembahas Dewan Ulama dapat anugerah pembahas terbaik, saya kira cukup dah dengan perbahasan itu. Alhamdulillah. Ustaz Marzuki adalah anak didik pondok. Orang pondok ni berlatih ceramah di tangga pondok ya. Saya teringat Syahid Ustaz Ibrahim Libya diceritakan dia belajar ceramah waktu duduk di pondok. Tempat ceramahnya, tempat dia belajar ceramah itu ialah di telaga. Sambil-sambil dia pergi mandi, ambil timba cekup di kepala, lepas tu ceramah. Jadi tuan-tuan boleh buat latihan untuk jadi pembahas di muktamar tahun depan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, perkara pertama yang saya nak sentuh pagi ini ialah tahun lalu waktu saya berdiri dalam agenda penggulungan ini, Dewan Ulama di peringkat kawasan berjumlah 124 kawasan. Alhamdulillah hari ini saya berdiri, Dewan Ulama di peringkat kawasan sudah meningkat kepada 142 kawasan. Satu tekad, satu keazaman kami insya-Allah untuk memastikan 55 kawasan yang berbaki diusahakan agar wujud Dewan Ulama di sana. Kerana target yang kita letak, kekuatan organisasi Dewan Ulama mesti seiring dengan perkembangan kawasan dan juga dewan-dewan di peringkat kawasan. Mudah-mudahan kawasan-kawasan saling tolong-menolong, bantu-membantu bagi memastikan 55 kawasan Dewan Ulama lagi dapat diwujudkan insya-Allah. Yang kedua, walaupun Dewan Ulama belum lagi dapat memenuhi kewujudannya di semua kawasan PAS, namun alhamdulillah saya mewakili Dewan Ulama mengucapkan jutaan terima kasih, jazakumullah khairul jaza, di atas perhatian yang diberikan kepada para ulama, sehingga para ulama ditampilkan di pelbagai tempat dan sudut dengan pelbagai peranan. Kalau bercakap soal yang berkait dengan kepimpinan, insya-Allah Dewan Ulama ada tempat di peringkat kawasan. Bahkan banyak kawasan dipimpin oleh para ulama. Kalau bercakap soal yang berkait dengan calon pilihan raya, Dewan Ulama sekali lagi diberi kepercayaan untuk berada di banyak kawasan pilihan raya. Bahkan terbukti baru-baru ini bila banyak kerusi yang dimenangi oleh PAS, banyak juga yang dimenangi oleh ahli Dewan Ulama. Alhamdulillah, inilah penghargaan yang diberi oleh jamaah sesudah lebih 4 dekad kepimpinan ulama digagaskan di dalam jamaah kita ini dan meletakkan ulama di antara berperanan penting di dalam jamaah kita ini. Begitu juga waktu kita menyaksikan perbahasan, banyak negeri
yang memberikan ruang kepada dewan ulama untuk menyampaikan perbahasan. Jadi ini memberi gambaran ulama peranannya di dalam jamaah sangat penting. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, pembesaran saiz dewan ulama di peringkat kawasan dengan kewujudan dewan ulama menggantikan urusan ulama sudah tentu tidak memadai pembesaran pada saiznya sahaja, tetapi harapan daripada rakyat, masyarakat dan umat ialah peranan yang perlu dimainkan oleh dewan ulama, oleh ahli-ahli dewan ulama, oleh para ulama. Di antara peranan yang diharapkan ialah para ulama menjadi tempat rujukan. Justru tema muktamar yang kita letakkan menjadi ucap tama kepada muktamar dewan ulama tahun ini ialah ulama peneraju penyelesaian Islam, yang membawa maksud ulama mesti bersiap sedia untuk menjadi tempat rujukan, menyelesaikan masalah umat dan menjadi penyatu kepada umat ini. Yang keempat, isu yang dihadapi oleh para ulama kebelakangan ini ialah isu khilaf. Khilaf dalam perkara-perkara furu'. Sepatutnya perkara furu', perkara khilafiyah tidak menjadi faktor perpecahan kepada umat, jauh lagi perpecahan kepada para ulama. Sebenarnya khilaf yang berlaku itu adalah keluasan dan kemudahan, bukan punca kepada perpecahan. Tetapi oleh kerana bila khilaf itu salah diuruskan, ditambah pula dengan suasana hari ini, kadang-kadang netizen juga memainkan peranan, melagakan sesuatu khilaf yang berlaku, akhirnya mencetuskan seolah-olah dilihat berlaku khilaf, perbezaan pandangan yang membawa kepada perpecahan dan membentuk kelompok-kelompok di kalangan umat Islam. Kalau kita lihat di dalam hal menguruskan khilaf, para ulama telah menggariskan di sana ada adab yang perlu untuk dipelihara. Sebagai contoh, kalaulah diletakkan di dalam hati keikhlasan untuk mencari kebenaran, diletakkan di dalam hati sifat berlapang dada dalam masalah yang diperselisihkan, tidak mengeluarkan kata-kata kesat, menghentam sana sini, dan hormat pihak yang berbeza, saya yakin insya-Allah perkara ini dapat diuruskan. Bahkan kalau kita lihat apa yang disebut oleh Sayyidina Umar Abdul Aziz ketika memberikan suatu pandangan terhadap khilaf yang berlaku di kalangan para sahabat. Sayyidina Umar menyebut, aku tidak gembira jika para sahabat tidak berbeza pandangan. Kerana dengan perbezaan pandangan yang berlaku di kalangan para sahabatlah menyebabkan wujudnya rukhsah, kelapangan, kemudahan kepada umat ini. Jadi kalau kita turut mana-mana sahabat, mana-mana pandangan, kalau itu adalah pandangan dari para sahabat, maka ia adalah bintang yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panduan dalam kehidupan. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, jadi untuk itu kita nak ingatkan dalam soal yang berkait dengan khilafiyah, khususnya para ulama, kita bukanlah menjadi pemecah, pencetus kepada perbalahan, tetapi jadikanlah masalah khilafiyah, fahamkanlah kepada umat dan masyarakat bahawa itu adalah kelapangan dan keringanan serta kemudahan. Yang terakhir dari saya pada pagi ini ialah fokus yang diberikan oleh Dewan Ulama kali ini untuk sesi ini ialah jati diri ulama dan jati diri pejuang-pejuang di dalam jamaah. Kita beri penekanan apa yang disebut dengan akifi, alim, haraki dan sufi. Saya kira
Kalau nak huraikan ini panjang, insya-Allah dari masa ke semasa kita akan turunkan sampai ke peringkat bawah, di bawah kepimpinan Dewan Ulama, kepada seluruh jentera parti. Dan pada pagi ini yang terakhir dari saya sebagai pesanan untuk diri dan tuan-tuan sekalian, marilah sekurang-kurang di dalam melaksanakan sufi kita menjadi orang yang tidak meninggalkan wirid harian kita. Sebab itu Imam Al-Ghazali memberi pesanan, selepas subuh ada 4 wazifah, ada 4 tugasan yang peranan kita di dalam masyarakat, dan pasak teguhlah di dalam diri kita tekad dan keazaman kita untuk memastikan agama Allah Subhanahu wa taala diangkat tinggi, dijulang. Itulah tugas yang besar dan peranan yang perlu dimainkan bersama di dalam melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah, kepada perjuangan ini. Sekadar itu, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.